Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung lagi kelas kita dengan tajuk Input Box. Hari ini kita akan buat aplikasi ringkas iaitu aplikasi mengira anggaran bil elektrik akaun anda menggunakan Input Box dalam Visual Basic. Pertama sekali kita tengok formula yang akan digunakan dalam atur cara nanti. Formula untuk buat anggaran lah bilangan elektrik akaun dekat rumah kita. Okey, dia punya formula boleh tengok dekat sini. Kena tengok dulu berapa watt kuasa aircon kita. Kena tukar kepada kilowatt. Darab dengan jumlah jam sehari yang kita gunakan aircon tu. Kemudian darab dengan tarif TNB tentukan untuk setiap watt. Itulah formula yang kita pakai nanti. Jadi dalam atur cara kita, bila ada 3 perkara yang pengguna kena masukkan, maksudnya kita kena declare berapa pun boleh ubah? 3 ke 4? 4. Kenapa 4? Yang keempatnya ialah nilai hasil darab tu nanti. Nak kena declare juga dalam coding kita. Okey ya, cikgu tunjuk aplikasi ni dulu. Bila kita klik kira sekarang, dia akan keluarlah sila masukkan, ni dinamakan input box. Sila masukkan kuasa aircon anda dalam unit kilowatt. Title dia sila masukkan data. Okey, coding dia macam ni. Declaration ni dah biasa buat kan. Okay, K equal to input box mesti bermula dengan pemboleh ubah di depan dia. Sebab pengguna nak masuk nilai. Bila pengguna masuk nilai, dia akan simpan dalam pemboleh ubah yang bernama K. Okay, K equal to input box, buka kurungan. Dalam ni ada buka kurungan, kemudian ada peringkat kata, sila masukkan kuasa aircon anda dalam unit kilowatt. Okey, tengok. Ni. Okey, itu item pertama. Item pertama dalam input box atau cara untuk buat input box tu. Koma, diikuti dengan koma, sila masukkan data. Ni sila masukkan data. Ini sebagai title. Sebagai title. Sebab itulah kamu nampak dekat sini title dia sila masukkan data. Item pertama sila masukkan kuasa aircon dalam unit kilowatt. Okey, ini tertera dekat dalam input box. Dan ada ruang di bawah ni tempat pengguna masuk data. Okey. Katalah kita pakai yang dekat atas formula ni, contohnya kita masukkan 0.95. Okay, kita masukkan 0.95. Okey. Kemudian keluar input box kedua, sila masukkan jumlah aircon anda dipasang setiap hari. Okay, kenapa keluar macam ni? Sebab ada atur cara yang berikutnya J. J tu pemboleh ubah yang akan menyimpan jumlah jam tu. Input box, sila masukkan jumlah jam aircon anda dipasang setiap hari. Tengok mesej tu tertera di sini. Sila masukkan data ni, title. Nilai pengguna masuk akan disimpan dalam J. Di sini kita hanya masuk jumlah jam sehari. Katalah 8. Okay, 8 jam sehari. Okey. Next akan keluar pula, sila masukkan tarif TNB semasa untuk setiap watt. Okay, kita tengok seperti atas ni 0.218. Okay, kita ambil lah yang tu 0.218. Okay, bila cikgu tekan OK, sebelum tu tengok dulu macam mana boleh keluar input box ni. Sama je macam tadi. Sebab input box formula kita ni sila masukkan tarif TNB. Kemudian diasingkan dengan koma, buka peringkat kata, sila masukkan data sebagai tajuk. Sama je 3 ni. Yang bezanya ialah pemboleh ubah yang nak menyimpan nilai tu. Bila cikgu klik OK, dia akan buat calculation lah. Tengok, B equal to K darab J darab 30. Kenapa 30? Sebab kita kira untuk sebulan 30 hari. Sedangkan yang pengguna masuk untuk sehari. Sebab tu kena darab dengan 30. So, K kali J kali 30 kali T akan dimasukkan nilainya dekat pemboleh ubah yang bernama B. Okey. Akan dipaparkan jumlah bayaran sebulan. Macam mana boleh keluar message box macam ni? Sebelum ni dah belajar kan? MSG box
Item pertama ialah mesej yang terpapar di sini. Bayaran penggunaan akaun anda sebulan. Nah, sebiji dia keluar seperti yang kita type dalam ni. Equal to RM, RM kita type. Kemudian tengok cikgu buat ada tutup peringkat kata ni. Lepas tutup peringkat kata, ada yang ni. M% ni. Ni. Ada M%, kemudian ada nilai B. B tu apa? B tu menyimpan jawapan tadilah, menyimpan bayaran untuk sebulan. Dia mesti ada simbol M% ni. Biasa kita panggil dan lah simbol ni dekat keyboard. Tapi dalam istilah pengaturcaraan kita panggil M% B. Okey, M% diikuti dengan pemboleh nilai yang kita nak paparkan. M% ni kena ada bila kita nak buat paparan kepada nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah B. Kemudian diasingkan dengan koma VB information. Sebab itulah keluar simbol I dekat sini sebab VB information. Koma lagi bayaran bil akaun anda yang ni sebagai tajuk. Okey. Jelas ke? Cikgu harap semua orang boleh faham. Kalau tak dapat faham, boleh ulang balik tengok video ni. Okey ya, dengan itu cikgu tamatkan sesi kita hari ini. Hari ini sesi terakhirlah kelas kita untuk tahun ni. InsyaAllah kamu akan mula menghadapi exam bermula minggu depan 6 Disember. Cikgu harap semua orang bersedia. Selamat menghadapi peperiksaan semester 2 tingkatan 4 2020. Sekian, terima kasih.